Selamat pagi murid-murid. So hari ini kita akan continue dengan ulang kaji tajuk sistem pertahanan manusia. Okey, so sebelum kita start dengan lebih lanjut lagi, cikgu nak kamu tonton video ni dulu. Alex terjatuh dari basikalnya dan mengalami pendarahan. Dia di klinik untuk mendapatkan rawatan. Dia menunjukkan lukanya kepada doktor. Kulit awak bertindak sebagai pertahanan baris pertama untuk menghalang bakteria dan patogen lain masuk ke dalam badan. Luka ini agak dalam. Ia perlu dibersihkan dengan betul. Malahan, tanah mungkin mengandungi bakteria tetanus, kata doktor. Apabila luka itu dibersihkan dan dikeringkan, Alex ternampak bendalai jernih meleleh keluar. Jangan risau tentang bendalai itu kerana ia membantu membersihkan luka. Sel-sel darah putih awak telah mula melawan bakteria, kata doktor dalam nada menenteramkan. Sel-sel darah putih di dalam darah awak bergerak ke luka untuk memusnahkan bakteria. Sel-sel darah putih menelan bakteria dan mencernakannya. Ini adalah bagaimana pertahanan barisan kedua bekerja, doktor menerangkan. Awak juga memerlukan suntikan untuk meningkatkan keimunan. Suntikan ini mengandungi antibodi. Ia akan mencegah awak daripada mendapat tetanus, kata doktor. Adakah itu pertahanan barisan ketiga badan? Tanya Alex. Ya, awak seorang budak yang bijak, kata doktor. Okey, kita akan tengok mekanisme pertahanan yang berlaku dalam badan manusia. Okey, kita ada 3 sistem pertahanan. Okey, barisan pertahanan yang pertama, barisan pertahanan yang kedua dan juga barisan pertahanan yang ketiga. Okey, barisan pertahanan yang pertama adalah pertama dan kedua adalah tidak spesifik. Okey, dan barisan pertahanan yang ketiga adalah secara spesifik. Okey. So, kita tengok untuk barisan pertahanan yang pertama. Okey, fungsi dia nak halang patogen untuk memasuki badan. So, kita dah tengok tadi bagaimana cara patogen boleh memasuki badan. Okey. So, untuk barisan pertahanan pertama ni kita ada kulit. Okey. Di bahagian kulit, peluh dan sebum akan dirembes bagi memusnahkan mikroorganisma. So, peluh yang kamu keluarkan tu bukan saja-saja. Okey, peluh tu sebenarnya berfungsi untuk memusnahkan mikroorganisma. Okey, selain daripada tu, untuk barisan pertahanan pertama kita ada membran mukus. Okey, membran mukus ni terdapat pada salur pencernaan dan juga salur pernafasan kita. Dan dia akan memerangkap organisma yang memasuki tempat-tempat tertentu. Okey, contohnya pada di bahagian telinga kita ada lilin. Okey, ataupun kita biasa panggil tahi telinga. Kita ada air mata. Okey, lendir di bahagian faraj yang bertindak sebagai antiseptik untuk membunuh mikroorganisma. Okey, apabila patogen dah melepasi barisan pertahanan pertama, sekiranya dia dah melepasi barisan pertahanan pertama, so barisan pertahanan kedua dalam badan akan menjalankan tugas dia pula. So, bagaimana sistem pertahanan yang kedua ni menjalankan tugas dia? Okey, sistem pertahanan badan yang kedua akan menjalankan tugasnya dengan cara melawan patogen melalui fagositosis, proses fagositosis. Okey. So, macam mana proses fagositosis ni berlaku? So,
Proses fagositosis berlaku apabila sel darah putih bertindak secara fagositosis dengan menelan dan mencerna patogen menggunakan enzim. Okey, proses fagositosis berlaku apabila sel darah putih menelan dan mencernakan patogen. So, sel darah putih membantu tubuh untuk menentang patogen. Okey, dan seterusnya adalah barisan pertahanan ketiga dalam badan. Okey, barisan pertahanan ketiga ni adalah lebih spesifik. Okey, fungsi dia melawan patogen melalui penghasilan antibody. Okey. So, dalam sistem ini, okey, keimunan badan memainkan peranan yang penting. Okey. So, sistem keimunan badan akan menghasilkan antibody sekiranya patogen memasuki badan. Okey. Dan apa itu antibody? Okey, antibody adalah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih terhadap gerak balas antigen. Okey, seterusnya adalah barisan pertahanan yang ketiga. Okey, barisan pertahanan ketiga adalah lebih spesifik. Okey, lebih spesifik. Okey, fungsi barisan pertahanan ketiga adalah melawan patogen melalui penghasilan antibody. Okey, antibody akan dihasilkan apabila patogen memasuki badan. Okey, so sistem keimunan badan akan bertindak menghasilkan antibody. Okey, apabila patogen masuk dalam badan, sistem keimunan badan akan menghasilkan antibody. So, apa itu antibody? Antibody adalah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih terhadap gerak balas antigen. Okey, dan apa itu antigen? Okey, antigen adalah jasad asing yang merangsang penghasilan antibody.